Okey. Baiklah, untuk kes SBP ni, kalau selari bateri dengan voltmeter, kita akan kata dia adalah kes di mana apa? Ohm ke DGE? Siapa tahu? DGE kot. Alright, jom kita tengok. So di sini ialah selari. Voltmeter sentiasa selari dengan apa-apa alat. Okay, itu dia punya cerita. Kalau ammeter, dia sentiasa sesiri dengan apa-apa saja alat. Contoh, bateri, Swiss. Ini benda pertama. Mungkin dia tanya sambungan. Okay. Next, kalau dia tanya fungsi voltmeter, of course lah ukur. So dia nak ukur apa? Nampak perkataan depan, so akan kata ukur voltan. Kadang-kadang orang tak faham, ditutup, dibuka. So terus tengok kod BI. Kod BI lagi jelas lah. Kalau kita switch on, maksudnya kalau tengok kat gambar ni, awak nampak switch tu tutup lah, close. So bila dia switch on, akan ada current lalu. Maksudnya, kalau bateri tu asal, awak tengok dekat body bateri tu, dia tulis 1.5 volt. Once switch on, dia akan drop. Once switch on. Why dia drop? Penyusutan voltan. So akan kata voltmeter akan drop, ammeter akan lalu. Kalaulah gantikan sistem tu, awak punya sambungan tu dalam keadaan selari. Okey, contohnya dia kata sel kering tu. Dekat sini. Dia tambah lagi satu kat sini. Contoh, lagi satu sel kering secara selari. Dia tanya apa jadi pada DGE dengan rintangan dalam. So, awak akan kata bahawa dia sharing tau. Bila dia sharing, maksudnya awak punya rintangan dalam akan jadi separuh. Menjadi separuh. Maksudnya, kalau tadi sepenuhnya rintangan dalam satu bateri, sekarang dah ada kawan dia support. So separuh je lah. Okay, DGE pula akan sama. DGE dia masih baca voltan litar selari, ingat tak? Kalau voltan selari, dia adalah nilai yang sama. Okay, kemudian dia kata sel tadi sel kering, tukar kepada sel basah, sel beralkali. So dia tanya apa jadi pada arus bila switch on. So siapa tahu makin kuat tak power dia? Bertambah. Because power makin kuat tau bila kita pakai kalau kereta pakai sel alkali kan. So kita akan kata bila power bertambah, P sama dengan IV, automatically arus akan bertambah. What do you think Y is? Ammeter. Setuju kan? Suka dia kod-kod. Volt kot. Volt. Ingat nota ni, ammeter sentiasa sesiri dengan apa-apa sahaja alat. Voltmeter sentiasa selari. Sama ada kes pertama, kes DGE tadi, so dia akan selari dengan bateri. Saya buat gambar bateri je terus ataupun dia selari dengan alat. Mungkin dawai, mungkin perintang. So this is for ohm, untuk kes ohm. Ni untuk kes DGE, yang bawah ni untuk kes ohm. So ada dua kes kat sini. Satu voltmeter baca bateri, satu voltmeter baca perintang R. So untuk kes atas tu, awak ambil pembaris, awak tarik ke atas. Pakai pembaris awak akan nampak dia intersect kat sini. Intersect dekat sini adalah bacaan sewaktu switch dia off. Belum ada current flow. So ini adalah awak punya DGE. So kalau saya baca kat sini nilai dia 5.5 volt. Ambil volt kat sini unit. So bila dia mula arus lalu, contoh so dia bekalkan 0.05. Maknanya bateri tu mungkin bateri yang berapa biji lah, kita tak tahu. Dekat atas gambar saya rasa boleh nampak tu berapa biji. Nampak tu, satu, lepas tu dot, lagi satu. So mungkin dia letak 3, kita tak tahu. Contoh ni ammeter, dia naik dekat 1. Contoh sini awak tengok cara dia baca. Dia naik dekat 1, so voltan awak menjadi 4.5. Ini untuk V1, arus 1. Nampak tu, intersect kat sini. Untuk arus yang pertama, V yang pertama dekat sini. So untuk arus 1, voltan dia 4.5. So 5.5 drop menjadi 4.5. Makin awak pasang current, makin panas handphone awak contoh. So bila makin panas, dia charging. Bila charging, arus makin banyak. So voltan akan drop. Cuba bacakan definition DGE yang awak dah study.
tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan satu kolom cas dalam satu lintasan. Okey, sekarang apa yang Alia baca tu datang daripada gambar yang saya lukis tu, nampak tak? So kalau saya boleh draw cerita daripada gambar ni, nak senang Alia hafal lah So untuk ada satu cas, nampak sini ni ada cas elektron lalu tau kat belakang. Elektron mesti lalu daripada terminal negatif. Betul? Betul. Okey, untuk elektron lalu, so bila ada cas, satu current flow tu dia akan ada hasil darab dia dengan masa akan menghasilkan Q, energy. That's why ayat awak tadi, tenaga ataupun energy yang dibekalkan, kalau saya boleh buat right, ni. Tenaga yang dibekalkan oleh sumber. Sumber mana tu? Sumber ni lah, bateri. So nampak yang saya warna orange tu datang daripada gambar rajah yang pertama. Kalau saya boleh highlight, apa yang Alia sebut yang barisan pertama tu yang ni. Ni baru yang belah atas ni. Okay. And then Alia sambung pada saya tadi, awak bagi tahu satu coulomb cas yang bergerak. So kalau saya boleh ambil gambar pergerakan, awak nampak ni. Cas tu bergerak macam tu. Satu kitaran full. Habis satu complete, lengkap lah. So kita akan kata untuk menggerakkan satu coulomb cas. Okay, baru habis itu So tengok gambar saya warnakan biru ni pula. Dari satu titik sini sampai satu titik sini. Full bateri yang awak baca tu. So awak akan kata dalam 1 liter yang lengkap. So nampak tak? Definition ni datang daripada satu saja gambar tapi dia ada 3 set cerita. Kenapa Kal? Putus ke? Putus tadi. No problem. Okay, now kita tengok cara mengira yang ni yang saya kata dekat intersect yang atas tu. So dekat intersect 5.5 volt. Okay, yang ni rintangan dalam, pakai saja formula DGE sama dengan V campur IR. So V is Ohm's law punya formula. I R besar campur I R kecil. Ni satu segitiga tegak yang awak dah belajar. So kecunan ni adalah negatif rintangan dalam. So rintangan dalam awak akan dapat figure dia negatif nanti. Sebab apa? Dia turun graf. Dia turun graf. So dekat soalan ni awak tak ada nilai yang lengkap tau nak baca kalau awak nak guna cara yang pertama lah. So no choice, awak kena guna cara yang kedua. Awak tengok gambar ni, cuba tengok ni. Saya ada koordinat pertama x1, y1 yang ni. Dan saya ada mungkin koordinat kedua yang kat sini, tak kisahlah awak nak ambil yang mana. Katakanlah saya ambil yang ni. So ada 3.5 dan 2. So this is koordinat number 2, x2. So nampak segitiga tegak yang kat sini. So R is equal to ni. Buat formula dulu. Walaupun dia tak ada markah, dia adalah cara untuk bagi awak tidak cuai. Sebab nilai still positif. Arah saja menunjukkan dia negatif. Now, dia dah relate kan soalan tu antara sesiri. Ni sesiri and dia letak lagi sebelah bawah selari. Untuk this one, dia tanya yang mana menyala lebih cerah. So, jawapan awak ialah Q. Siapa boleh teka kenapa Q tu lebih cerah? Tengok gambar je. Cuba kita minta Kal terang. Dia lelaki kan? Engineer dia terror sikit. Sebab rintangan dalam tu dia lebih rendah. Betul. Bila dia cerah, dia kena datang daripada arus yang besar. Untuk dapat arus yang besar, dia kena rintangan dalam yang kecil. That's why awak akan bagi tahu alasan yang tadilah yang macam Kal cakap. So awak akan kata rintangan dalam dia rendah. Okay. Berapa markah tu? 2 lagi satu? Arus tinggi. Ni. Sini dan sini. So markah 1, markah 2. So arus tinggi. So dia datang daripada formula ni jugalah. Untuk dapat power yang besar dia mesti IV. So untuk I, let's say saya kata constant V. So untuk I besar, power mesti besar lah. Macam mana nak definitionkan dia? Ada perkataan volt, ada perkataan watt. Kal start dulu Kal. Mana datang 1100?
air fryer tu dia guna 1100 watt tenaga elektrik. Air fryer mengguna 1100. Watt. Okey. Contoh. Kal jawab macam ni periksa. Awak takkan dapat markah Y. Saya tahu Kal dah faham tapi awak tak tukar watt tu. Oh, Ya, tenaga. betul. Untuk power ni, saya erase energy sama dengan PT. So, untuk power, dapatkan power sorang-sorang is energy per time. Okay. So, ni P power So, awak kena define ini sebagai joule dulu. So, kau kena tukarkan ini kepada joule. So, 1100 joule dalam masa ni saat. Ni saat. 1 saat. Okay, Alia sambung. Apabila dibekalkan voltage sebanyak 240 volt. Betul, 240 watt. Okay, cuba. Kal start balik lagi sekali macam tadi. Tadi air fryer, now mentol. Mentol menggunakan 12 joule tenaga Okay, dalam masa 1 saat. good. Belum habis. Alia sambung. Dengan menggunakan sebanyak 240. Guna dah. Kita nak dibekalkan pula. Apabila dibekalkan voltage Sebanyak 240 volt. 200. 240 volt, pandai. Nampak tak? Hitungkan energi, so tenaga lah. Energi E ataupun Q adalah benda yang sama. So time is 5 hour. Okay, now tenaga awak ni dia tak cakap kilowatt jam. Dia tak cakap langsung. So awak kena guna unit SI punya tenaga. Tengok P sama dengan PT. P times T. So awak ambil P awak tadi 12 watt. Time awak mesti SI unit lah. 5 jam. 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. Kat sini jelas cara dia? Jelas. Okey, sekarang saya nak awak compare. Penggoreng tadi digunakan selama 2 jam. Ni pun ada masa yang jam juga. Tapi dia suruh energi awak tu dalam kilowatt jam. Tadi dia tak cakap apa-apa. Bila dia tak cakap apa-apa, tak cakap, means awak kena SI. Tapi kalau dia spesifik dia nak kilowatt jam, means awak kena ikut kilowatt jam. Means power awak tadi mesti dalam kilowatt dan awak punya masa mesti jam. Okay, kilowatt. Adakah watt awak sudah dikilokan? Nampak tu? Watt awak 1100. Dia belum dikilokan. So, cara lain 1100 untuk awak dikilokan, awak kena bahagi 1000. Barulah dia at the end akan menjadi kilo. Keadaan kilo. 1, 2. So, dia akan dapat 1.1 darab 2. 2.2 kilowatt. Kalau saya boleh warnakan, kilowatt jam. So, awak akan dapat kilowatt jam. Berapa kos kalau kita nak guna barang tu? So, awak akan kata, kos akan dapat macam ni. Ambil balik nilai atas tu. Ingat tak saya pernah cakap soalan atas selalu relate dengan bawah. So, awak sambung nilai tadi, darab dengan dia bagi, darab dengan dia nak. Baru dapat kos yang awak nak. Okay, so awak akan dapatlah. Berapa nilai dia? Sekejap saya tengok jawapan. RM14.40 tak salah saya. Okay. RM RM14.40. Okay, apa cadangan nak jimat tenaga? Untuk Swiss bila dah guna? Betul? Cabut pelak. Cabut plug. Sama dengan Kal cakap tadi lah, cabut plug atau tutup Swiss. Anda ditugaskan untuk membeli setrika yang jimat tenaga. Maksudnya awak tak nak power yang besar. Okey, awak nak power sikit lah. Tapi awak nak setrika tu panas. Untuk setrika tu panas, rintangan dia tu kena tinggi. Baru dia panas. Okey. Apakah elemen setrika yang sesuai? Okey, power. Satu mata. Besar. Power dia besar. Current flow lah. Current flow yang lalu tu jimat. Okay, next. Cuba Kal, jisim setrika. Mana bagus? Awak suka setrika yang macam mana? Ringan. Apa yang menyebabkan dia ringan? Kuantiti fizik?
Kecepatan rendah. Betul, ketumpatan. So dekat sini, apa yang Carl sebut tadi letak dia sebab kat sini. So di sini mesti ketumpatan yang rendah, barulah dia ringan. Ketumpatan sama dengan jisim per isi padu. So untuk dapat jisim yang rendah, ketumpatan dia mesti rendah. Dia based on ni. Okay, fuse. Macam mana nak kira fuse? Fuse tu apa tu? Okay. Fuse tu dia adalah satu alat untuk putuskan lita. Contoh tengok cara saya kira arus sama dengan power over voltan. Okay. Bila power of voltan, power awak 1300, voltan awak let's say saya ambil maksimum lah 240. Calculator please. Berapa arus dia? 5.42. 5.4. Saya ambil 5.42 Okay, ampere. So, fuse ni fungsi dia untuk detect kalau ada current over, dia akan putuskan terus lita. So, automatically current tu takkan lalu masuk. So, lita tu masih selamat. Fungsi fuse adalah memutuskan lita jika arus terlalu tinggi. Sama ada awak kira nilai fuse tu ataupun awak tulis saja fuse tu ada. Awak nak ada fuse. Saya lompat sikit tau. Soalan D. Raja menunjukkan elemen pemanas means, okay, bila dia sebut elemen pemanas, awak terus kata macam ni. Awak nak rintangan tinggi. So, once rintangan tinggi memang akan panas benda tu. Sesuatu yang memberi rintangan tinggi, komponen itu mestilah kalau boleh saya panggil nenek. Saya hafal nenek. So, nikrom antara barang yang akan memberi rintangan tinggi. Kuperan pun antara barang yang akan memberi rintangan yang tinggi. Okay? Contohlah. Okay, now. Salin balik awak punya power. 2000 watt. Awak punya voltan. 240 volt. Okay, hati-hati. Watt. Volt. Watt adalah untuk unit power. Volt adalah untuk unit voltan. Okey, jangan tertukar Pengering yang manakah paling selamat? Okey, maksudnya dia tak akan rosak. Susah nak meletup. Tak rosak dan boleh kering rambut awak dengan masa yang rendah, masa yang singkat. Cepatlah. Okey, go. Jom kita kira nilai fuse dulu. 8.33. Okey, tadi saya bagi tahu jika arus banyak tu ambil fuse tinggi sikit. Ambil fuse tinggi sikit. 9, 10 contoh. Okay, banyak dia punya blade. Okay, ketebalan, kerintangan. Tadi saya kata apa? Untuk panas, rintangan tinggi. Rintangan hubungan dengan kerintangan adalah ni. Dia bentuk macam pi ketumpatan tau. Ni ketumpatan, rho. Kerintangan dia pun macam pi juga. Tapi ini kerintangan. Hati-hati dengan kerintangan dan rho. Kita tengok saya buat rho Kerintangan ni dia ada kaitan dengan tajuk elektrik. So dia ada hubungan berkadar terus dengan rintangan. Rho pula dia adalah cerita tentang isi padu dan jisim. Why? Rho sama dengan jisim per isi padu. So dia mungkin boleh berada dalam banyak subtopik. Itu adalah ketumpatan. Tapi bentuk dia lebih kurang. P dia tu, shape dia lebih kurang. Hati-hati So dekat sini pilihan awak nak art tinggi. So kerintangan mesti tinggi. So pilihan awak is art. Ketebalan awak kena dawai yang nipis lah. Okay. Cuba respon kenapa nak kipas yang besar. Saiz dia. Dia apa? Angin lagi banyak. Betul. Macam awak kipas pemanas dengan kipas yang awak sedang pakai kat bilik sekarang tu, still circulationkan angin, putarkan angin. So awak nak hasilkan angin yang banyak. Okay, fuse 10 dia kena lebih besar daripada yang tadi sebab awak nak putuskan lita. Bila nak putuskan lita? Bila arus itu lebih banyak dari 8.3 ampere tadi. Okay? Kerintangan. Kenapa awak nak kerintangan tinggi? Rintangan besar, dia punya kerintangan tu tinggi. Pandai. Challenging sikit Alia, tak apa. Saya nak awak tambah lagi satu nota kat belah sini. Yang ni pula. Saya cuba ambil warna lain nak bagi awak hafal. Ketebalan.
Okay, untuk dia mengalami panas, ui, tak boleh lah. Tengok perempuan seksi pakai baju nipis-nipis. Iman saya tergugat. Contoh, baju nipis. Nampak ni? So, sesuatu baju yang nipis ataupun ketebalan dia rendah. Nipis Nipis So, dia punya rintangan akan menjadi tinggi. Boleh faham macam tu kan, Alia? Macam kelakar, astagfirullahalazim, cikgu cakap apa ni. Tapi nak bagi awak ingat, nampak bila baju nipis, ketebalan dia tu nipis, astagfirullah, rintangan tinggi, banyak dosa aku. Cubalah hafal cara apa sekalipun asalkan awak faham dan betul, okey? Apa maksud power tinggi tapi jimat? Maksud macam ni. Ni Ni cekap. Cekap tu maksudnya dia jimat, tapi dia beri satu power yang tinggi. Nampak tak? Dia guna 12 watt saja. So, bila 12 watt saja, arus yang akan lalu juga kecil. Why? Tengok formula ni. Nampak tu? Bila power dia rendah, arus yang lalu tadi akan kecil. So, bila arus yang lalu agak kecil, so that's why jimat itu berlaku. So, akan choose yang ni sebenarnya. Tengok gambar ni pun dah tahu. Kecerahan sama. Kalau kecerahan sama, ambil lah yang murah-murah sikit. Tu maksud dia. Okay, so kalau dah tahu, awak boleh guna apa yang awak dah faham lah untuk jawab. Okay. Ni kebat sikit. Ni soalan jelaskan normally lah. Ni soalan nombor 11 11 is the spec lah, section C. Okay, saya draft kat tepi je tau. Nak bagi awak idea sahaja. Okay, charger ni dia perlu. Nampak ni? Kalau ingat lagi definition yang kita buat tadi ni. Awak dibekalkan 120 je. Nampak? Awak lapar ni, awak perlu 200. Tapi awak diberi 100 je. Cukup tak? Ini maksudnya bila awak supply, awak di-supply tak cukup ni. Tak supply cukup. So, once awak tak supply cukup, you punya cerita last ni, awak akan kata, charger tu tak dapat bateri yang banyak.